Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama-sama dalam slot guru dan pendidikan. Dan seperti yang disebut tadi, sekarang ini nampaknya profesion guru ni menjadi semakin popular lah. Betul. Khususnya setelah diumumkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Maknanya draft pelan awalnya itu telah diumumkan oleh Perdana Menteri dan dibentangkan juga oleh Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Pelajaran. Dan seperti yang disebut tadi, banyak isi kandungan Pelan Pembangunan Pendidikan itu. Dan saya mungkin kita boleh ambil sedikit demi sedikit lah untuk kita bincangkan. Dan respon terhadap perkara tersebut, dan mungkin bagi pandangan kita khususnya dari sudut pandangan Islam, bagaimana kita melihat apa yang isytiharkan atau diumumkan oleh Perdana Menteri dan juga timbalannya dalam konteks pembangunan pendidikan ini. Dan seperti yang disebut tadi, salah satu daripada aspek yang dipertekankan ialah tentang pendidikan berkualiti. Malah kalau kita tengok dalam pelan pendidikan itu, dia ada banyaklah aspek, dan salah satu yang disebut ialah tentang 11 anjakan yang akan dilakukan. Maknanya ini macam satu lonjakan lah. Daripada apa yang telah sedia ada dalam sistem pendidikan kita. Dan salah satunya, kita ambil anjakan yang pertama itu, dia bercakap tentang persoalan memastikan semua pelajar itu mendapat akses ataupun mendapat laluan kepada pendidikan yang berkualiti, bertaraf antarabangsa, yang sama rata. Dan antara yang dimaksudkan dengan pendidikan berkualiti ini yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri itu ialah kita mahu pelajar kita boleh menganalisa maklumat secara baik, boleh berfikir secara kritis, boleh mengaplikasikan ilmu secara kreatif, dan boleh berkomunikasi secara berkesan. Dan saya rasa ini mungkin respon terhadap sistem pendidikan kita yang selama ni. Kalau tengok Yati, pelajar-pelajar kita terlalu exam oriented. Betul. Dia oleh kerana exam oriented, akhirnya semua ke arah peperiksaan, jadi mereka ini cenderung untuk menghafal sahaja. Mak ayah pun begitu juga. Mak ayah pun kalau seminggu dua nak periksa ni, termasuklah saya dulu kan, kalau anak-anak tu kita dah mula gesa anak kita supaya baca buku, hafal, supaya nanti boleh jawab dalam periksa. Jadi seolah-olah formula untuk berjaya itu ialah kena hafal, kena baca dan hafal. Kerana itu yang disediakan oleh peperiksaan, kan? Sistem peperiksaan kita kebanyakannya begitu, walaupun tak semua, kebanyakannya begitu. Memerlukan pelajar itu menghafal, dan akhirnya pelajar terpaksa ingat itu dan ingat ini. Dan seminggu sebelum periksa itu tak ada kerja lain dah, membuka buku, menghafal, dan kemudian mak ayah tolong kata, kalau dalam bahasa Arab panggil tasmik, tolong semak kan dia baca. Kita yang ni kecil-kecil lah, yang besar mungkin kita tak boleh, tapi yang sekolah rendah misalnya, kita tolong dengarkan apa yang dia hafal. Jadi mungkin respon terhadap kecenderungan kita yang terlalu exam oriented ni, maka pihak pemerintah atau pihak kerajaan telah membuat satu anjakan ataupun satu paradigm shift lah, untuk kita bergerak ke arah menyediakan pelajar yang lebih berfikir, lebih analytical kita panggil, lebih kritis dalam berfikir, dan lebih banyak menggunakan akal daripada hanya memori saja, kan. Mungkin lebih cenderung kepada penyelesaian masalah daripada mengingati penyelesaian, kan. Selalunya kita mengingati penyelesaian, maknanya apa yang dalam buku itulah jawapan kepada soalan-soalan yang akan timbul, maka kita kena ingat dan muntahkan kembali ketika peperiksaan. Betul. Tapi sekarang ni tidak begitu dah. Sebab itulah antara antara tindakan yang dilakukan dalam pelan perubahan pendidikan ini ialah tak ada lagi dah peperiksaan selepas ini.
peperiksaan yang biasa ni lah. Jadi sistem itu sudah digelar kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Dan selepas ini pelajar lebih diketengahkan dalam aktiviti-aktiviti pendidikan yang bersifat penyelesaian masalah. Mungkin dalam kumpulan. Dan saya pun dah lihat anak saya tingkatan 1 balik sekolah je dia kata nak kena bincang dengan kawan. Ada group study. Sedangkan kita dulu masuk universiti baru kita kenal study group, study circle ni kan. Betul. Dan pembentangan presentation. Ini pun kita belajar masa di universiti. Tapi sekarang belajar tingkatan 1 sudah bercakap tentang nak berbincang, nak present pembentangan kepada guru dan membuat folio misalnya, membuat macam kertas kerja lah. Macam kita dulu kertas kerja. Jadi itu sudah diperkenalkan. Betul. Ini ke arah apa? Ke arah supaya pelajar itu lebih banyak berfikir, lebih banyak bersikap kritis dalam melihat permasalahan daripada hanya menghafal sahaja maklumat-maklumat dan akhirnya dikeluarkan dalam peperiksaan. Jadi apa pandangan kita, pandangan Islam terhadap itu? Saya rasa ini amat selari dengan apa yang diajar oleh agama kita. Walaupun agama kita ini berteraskan wahyu Al-Quran, tapi kita kena ingat bahawa wahyu Al-Quran ini dia turun kepada manusia. Dan manusia ini dia merupakan insan ataupun makhluk yang Tuhan ciptakan dengan ciri dia yang paling utama ialah berakal berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi mahu tidak mahu wahyu yang Tuhan turunkan ini kita harus fahami dia melalui akal kita. Melalui akal kita. Dan ayat-ayat Al-Quran, wahyu yang Tuhan turunkan ini merupakan ayat-ayat yang boleh difahami oleh akal manusia. Bukan satu benda yang manusia tidak boleh faham. Dan Quran juga dipanggil kitabun mubin, kitab yang jelas, kitab yang boleh difahami oleh manusia. Malah dalam Al-Quran juga banyak menjelaskan ayat-ayat yang menekankan kepentingan berfikir. Misalnya banyak ayat-ayat yang berakhir dengan afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akal? Afala yatadabbarun, kenapa kamu tidak contemplate, tidak berfikir? Afala tatafakkarun, kenapa kamu tidak berfikir? Malah dalam Al-Quran mereka yang tidak menggunakan akal ini Tuhan selalu herdik mereka. Dan dikaitkan mereka yang tidak menggunakan akal ini dengan orang-orang yang engkar kepada Tuhan. Ini menarik sebab saya rasa ada macam kesalahfahaman dalam kita punya masyarakat Islam ini yang kadang-kala mengaitkan kalau kita guna akal ni macam tidak Islamik, tidak selari dengan agama. Dia kata kalau guna akal sesat. Adakah akal ini maksudnya logical sebenarnya? Ini yang kita nak terangkan. Ini yang kita nak terangkan. Bila Al-Quran bercakap tentang akal, maksudnya manusia yang sihat, yang menggunakan akal dia dengan sihat, secara fitrahnya sepatutnya dia mesti selari dengan apa yang diajar oleh agama. Sepatutnya begitu. Kalau tidak, takkan Al-Quran sendiri mengatakan orang-orang yang tidak mahu ikut ajaran agama itu sebagai orang yang tidak berakal, orang yang tidak mahu menggunakan akal. Afala ta'qilun. Sudah pasti sebaliknya, orang yang mahu mengikut ajaran agama adalah orang yang suka menggunakan akal ataupun yang cenderung menggunakan akal yang betul. Jadi kalau kita faham begitu ajaran yang diberikan oleh agama kita melalui Al-Quran, bermaksud kalau manusia mengikut akal mereka yang sihat, memahami agama, insya-Allah dia akan berada di landasan yang betul. Cuma salah faham ni saya ingat timbul kerana kadang-kadang kita ni dikelirukan dengan ajaran bahawa akal ni dia bertentangan dengan agama, dia bertentangan dengan wahyu. Kalau kita tengok dalam konteks orang barat begitu. Kalau konteks orang barat, dalam tradisi mereka kadang-kadang ajaran yang dibawa oleh agama mereka itu bertentangan dengan akal yang sihat bagi sudut pandangan kita lah. Misalnya kalau dia mengajar bahawa Tuhan itu 3 dalam 1 misalnya kan, bagi kita itu satu prinsip ataupun satu doktrin yang amat sukar sekali diterima oleh akal yang sihat. Betul. Kan?
dan ajaran agama kita bahawa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, itu amat selari dan selesa sekali dengan akal manusia yang sihat. Sebab kalau kita fikir secara logika pun, ni nak kata logik ni, kalau kita fikir secara logik pun, sememangnya Tuhan itu tidak boleh lebih daripada satu, kan? Kalau lebih daripada satu, sudah pasti nanti akan berlawananlah kehendak-kehendak Tuhan yang pelbagai ini. Sedangkan yang dinamakan Tuhan itu, dia mesti punya kehendak yang tinggi, yang tidak boleh dilawan oleh perkara-perkara yang lain, oleh makhluk misalnya, kan. Tapi kalau di sana ada satu kuasa yang amat tinggi, tetapi ada banyak, dan masing-masing berkehendak melakukan sesuatu, sudah pasti nanti akan berlawan-lawan. Bercelaru. Contoh mudah, Tuhan ni nanti nak jadikan sesuatu begini, Tuhan ni nanti nak jadikan sesuatu begini. Jadi bila kehendak sudah bertentang, maka logiknya akan berlakulah huru-hara ataupun chaos, kan, maknanya haru biru. Al-Quran menyebut tentang perkara itu. Al-Quran kata, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau adalah di sana dua Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini, maka sudah pasti langit dan bumi ini akan hancur lebur. Kerana dua Tuhan ini akan sentiasa berlawanan kehendak-kehendaknya. Jadi Quran sendiri menggunakan satu prinsip yang amat selari dengan akal manusia, dengan logik akal manusia. Itu satu contoh saja yang saya berikan bagaimana sebenarnya kalau manusia itu punya disiplin berfikir yang betul, yang sihat, insya-Allah dia akan sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang diajar oleh agama. Sebab itulah Al-Quran memuji mereka-mereka yang menggunakan akal untuk berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran misalnya, allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mereka-mereka yang mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring, dan berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Dan mereka akhirnya mengatakan bahawa, wahai Tuhan kami, apa yang kamu jadikan ini sesungguhnya bukanlah satu yang batil. Maknanya orang yang sihat berfikir, merenung tentang kejadian Tuhan ini, sudah pasti, kata Quran, dia akan sampai kepada kesimpulan untuk mengatakan bahawa, wahai Tuhan, takkanlah kau jadikan semua benda-benda ini batil. Sudah pasti ada maknanya, kerana ini semua indah, semua ini harmoni, semua ini punya kecantikan dan keharmonian yang amat tinggi. Jadi maknanya akal yang sihat itu sudah pasti akan membawa kepada kesimpulan-kesimpulan yang baik. Jadi apa yang kita ceritakan tadi tentang anjakan pertama yang disebut oleh Timbalan Perdana Menteri berkaitan dengan pendidikan ni, supaya pelajar-pelajar kita tidak lagi hanya menghafal saja, biar berfikir menggunakan akal, ini saya rasa amat selari dengan apa yang diajar oleh agama. Satu lagi, Yati, kalau kita tengok dalam tradisi Islam juga, dalam disiplin-disiplin ilmu Islam sekalipun, banyak sekali ruang-ruang yang diberikan kepada akal ini untuk menyumbang dalam perkembangan ilmu. Misalnya kita ada satu disiplin ilmu yang dipanggil mantik. Ini yang kata logik tadi tu. Logik ini dia bukan satu yang asing dalam Islam. Malah dulu kalau kita tengok dalam tradisi ilmu Islam dahulu, mantik ini dalam bahasa Arab dipanggil mantik, dia merupakan salah satu daripada subjek yang wajib dipelajari termasuk oleh pelajar-pelajar agama. Sebelum belajar akidah misalnya, kena belajar mantik dulu. Sebelum belajar fiqh, kena belajar mantik dulu. Malah Imam Al-Ghazali mengatakan siapa yang tak belajar mantik ini, dia nanti akan sukar untuk mengistinbat hukum. Maknanya orang-orang yang nak berijtihad misalnya, nak mengeluarkan fatwa dalam bidang usul fiqh, kalau mereka tidak menguasai mantik, logik ini, nanti sudah pasti ijtihad mereka itu nanti akan tidak konsisten, kan, akan haru biru. Kejap macam ni, kejap macam tu, dia tidak selari. Jadi apa yang mengajar kita supaya berfikir secara selari ini ialah logik ataupun mantik. Cuma sudah pasti yang mungkin dirisaukan oleh sebahagian kita ialah kalau akal itu tidak dipandu oleh wahyu. Yang itu yang menjadi masalah. Seperti mana yang berlaku di barat
moden sekarang ini, apabila orang menolak agama, maka wahyu itu sudah lagi tidak memberi panduan kepada akal manusia untuk berfikir. Malah mereka sudah tidak ada bahan untuk berfikir yang datang daripada sumber yang benar. Kita ni, Quran yang turun kepada kita ni, dia macam satu bahan yang berharga bagi kita untuk akal kita merenung dan berfikir. Tapi kalau orang yang telah menolak agama, dah menolak apa yang datang daripada Tuhan, maka yang difikirkan sudah pasti benda-benda yang tidak lagi dipandu oleh wahyu, tidak lagi dipandu oleh hidayah dan juga taufik daripada Tuhan. Jadi sebab itu akhirnya mereka membuat kesimpulan-kesimpulan pakai akal juga, tapi kesimpulan-kesimpulan itu lari daripada fitrah manusia, kan? Homoseksual misalnya, ataupun sistem-sistem politik, sistem-sistem ekonomi yang berteraskan hawa nafsu, yang menolak maslahah kemanusiaan, yang menolak karamah insaniyah, kemuliaan insan. Ini semua lahir daripada akal manusia yang tidak dipandu oleh wahyu, dan akal manusia yang sebenarnya tidak sehat lah bagi kita, yang tidak sehat. Mungkin bagi mereka kita sehat, kami sehat, tak ada masalah apa-apa. Tapi yang kita maksudkan sehat itu ialah akal yang punya panduan agama. Yang itu kita maksudkan. Jadi oleh kerana itu, kesimpulan kita lah, sebelum kita mungkin mendengar pandangan daripada pendengar, kita amat menyokonglah apabila anjakan pertama yang disebut dalam plan pembangunan pendidikan Malaysia ini, supaya pelajar-pelajar kita ini diberikan akses kepada pendidikan berkualiti yang menuju ke arah pelajar-pelajar ini bersifat kritis, kreatif dan berkomunikasi secara berkesan. Cuma sekali lagi harus dipandu. Kita tak nak juga pelajar kita ni diberikan kebebasan untuk berfikir sama sendiri, kan, buat study group apa semua, buat kesimpulan sendiri. Tetapi nanti bila dia present kepada guru itu, kalau guru itu tidak memandunya, kita takut nanti kesimpulan-kesimpulan itu nanti akan tersasar. Akan tersasar. Jadi dia harus dipandu oleh guru, dan guru itu juga harus dipandu juga oleh guru-gurunya, ataupun oleh, kalau kita dalam konteks kita ni, oleh agama, oleh nilai-nilai yang betul dalam pendidikan. Itu dia. Dan waktu ini juga bakal kita kongsi-kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita untuk sama-sama berkongsi, berinteraksi bersama dengan Dr. Farid di talian kita di 0362051500, di Facebook dan juga di SMS kita bakal kita kongsikan. Tapi apa pun, kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Kim FM, pilihan utama anda. Johor sudah dah, Perak sudah dah, Pah Kelantan bila pula nak mari? Ai, bercakap sorang-sorang nampaknya kau ni. Kau ni tunggu siapa ni, Mek? Itulah aku dengarnya hari tu kata Kim FM nak mari buat karnival mahabbah tempat kita ni. Aku lama dah standby nak tepuh gerai jualan tu. Oh, tak ada dah aku nak join karnival tu . Loh, pasal tu ke? Aku ingat apalah tadi. Kalau kau nak tahu, karnival mahabbah Kim FM Kelantan 2012 kali ni akan diadakan hujung bulan ni, 27 sampai 29 September. Dah tak lama lagi dah. Baik kau cepat. Kalau gitu gak molek sangatlah. Loan juga aku nak telefon. Kalau lewat-lewat terlepas aku. Mu tak say kau buka gerai jualan tu. Boleh kosi sekali nak aku. Baru meriah karnival Kim FM tu. Boleh juga. Berminat menjadi rakan niaga sempena Karnival Mahabbah Kim FM Kelantan 2012 di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru Kelantan pada 27 hingga 29 September 2012. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, hubungi Institut Pembangunan Pengurusan Johor IPPJ di talian 07 222 1767 atau 07 222 1768 atau Azwan Ahmad 012 955 4550 atau Al-Hafiz 019 321 3589. Jumpa anda di sana.
IKIM FM pilihan utama anda. Guru dan pendidikan kembali waktu ini untuk kita teruskan lagi bual bicara kita bersama dengan Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran kita dari yang merupakan fellow kanan di Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM ataupun ringkasannya EMAS. InsyaAllah waktu ini kita nak kongsi-kongsikannya Doktor dengan rakan-rakan pendengar kita di talian insyaAllah. Dan tadi kita bercakap tentang pendidikan berkualiti asas kecemerlangan umat yang seperti yang Doktor nyatakan tadi perlunya kita untuk bersandar pada dalil nakli dan juga akli dalam setiap keputusan yang kita lakukan. Dan waktu ini kita nak raikan rakan pendengar kita di talian. Pemanggil pertama waktu ini untuk guru dan pendidikan. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tu? Nama saya Aziz. Encik Aziz, bercakap dari mana tu Encik Aziz? Daripada Lumut. Silakan bercakap dengan doktor. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Nak tanya sebagai orang biasa je, daripada segi transformasi tu. Macam mana kita nak monitor yang kata program tu berjaya ke, apa dia punya tanda-tanda reka apa tu kan. Arah tu kita tahu, tapi macam mana kita nak tahu dia yalah kalau kata satu hari terima kasih atas soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalannya. Kita boleh jawabkan dahulu ke kita nak ambil satu lagi memanggil? Boleh ambil satu lagi. Memanggil seterusnya waktu ini untuk guru dan pendidikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama menanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Nama saya Zaini. Ya, Cik Zaini, silakan bercakap dengan Dr. Farid. Baik, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dr. Farid, Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran yang saya muliakan, lagi saya hormati. Dengan saudari pengacara. Baik, soalan saya ada dua, Dr. Muhammad Farid. Yang pertama adalah daripada titah baginda Yang di-Pertuan Agong. Menyatakan bahawa meminta semua badan-badan parti-parti politik dan badan-badan NGO supaya memperkasakan bidang keilmuan. Semoga ramai rakyat Malaysia akan sampai ke peringkat sarjana falsafah ataupun kedoktoran. Adakah ini satu isyarat yang ditunjukkan oleh Yang di-Pertuan Agong kita bahawa parti-parti politik kita dan badan-badan bukan kerajaan terlalu banyak berpolitik sehingga kan bidang keilmuan dipinggirkan? Itu soalan pertama. Soalan kedua saya tentang akli dan nakli. Baik, nakli dalam Al-Quran dengan jelas dalil-dalil Quran mengatakan bahawa perempuan dan laki-laki adalah sama. Dan dalam dalil Al-Quran juga mengatakan bahawa wasiat adalah wajib. Tetapi akal saya tidak dapat menerima apabila hukum-hukum manusia yang menetapkan bahawa faraid itu lebih tinggi makamnya daripada wasiat. Sehingga kan kaum perempuan kita nampak gayanya seperti ditindas di sini. Itu akal saya mengatakan. Tetapi Al-Quran mengatakan bahawa wasiat itu lebih penting daripada faraid itu sendiri. Jadi mohon penjelasan daripada Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia soalannya. Mungkin kita beri respon sedikit, Doktor. Terima kasih kepada Cik Aziz dan Cik Zaini. Soalan susah belaka ni. Dan saya pun bukanlah orang yang boleh jawab semua soalan. Pertama tentang Cik Aziz dari Lumut tadi bercakap tentang bila dibuat tentang transformasi plan perubahan pembangunan pendidikan ni, macam mana cara nak monitor tu kan. Macam tadi kan bila dah dibuang misalnya peperiksaan kan. Saya pun tanya kat soalan ni dulu kan, bila anak saya tinggal satu ni dah tak ada periksa. Saya kata macam mana nanti nak dipilih masuk sekolah lain ataupun nak masuk universiti kan. Tapi saya yakin bahawa plan ini bukan dibuat secara orang kata sembrono, bukan tanpa perancangan. Dan memang diumumkan, kalau kita baca balik apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu, plan ini akan misalnya yang anjakan kurikulum ini dia akan disemak semula pada 2017. Ada dia punya tahap yang mana nanti dia akan disemak semula. Dan saya kira ini faham saya lah. Mereka bukan tidak ada langsung sistem penilaian, sistem assessment itu masih ada. Dan kalau kita lihat sekarang ini dia pun ada dia punya cara untuk menilai, walaupun bukan dalam bentuk peperiksaan, tetapi mereka menilai tahap berfikir pelajar-pelajar itu misalnya. Dan sudah pasti itu bukan sekadar macam menjawab
peperiksaan di akhir macam yang ada sekarang, tetapi mungkin di sana guru-guru harus mainkan peranan melihat perkembangan tiap-tiap pelajar itu dari segi pemikirannya yang kritis. Adakah pelajar itu setelah beberapa semester, katakan beberapa bulan, meningkat tahap menyelesaikan masalahnya, tahap berfikir secara kritis, tahap berusaha mencari jawapan-jawapan terhadap masalah-masalah. Jadi dia punya mungkin sistem yang barulah, assessment itu ataupun cara penilaian itu. Dan kita berikan kepercayaan lah dan amanah lah kepada Kementerian Pelajaran untuk melaksanakan perkara ini, dan sudah pasti kita harus bersikap kritis juga. Kita boleh beri pandangan kita sebagai ibu bapa, sebagai orang awam atau sebagai ahli dalam masyarakat kita untuk mengetahui, supaya kita tak nak nanti bila dibuat anjakan ataupun transformasi ataupun plan perubahan, kita tak nak berubah daripada satu benda yang baik kepada yang buruk. Kita nak yang baik kepada yang lebih baik, kepada yang buruk kepada yang baik. Jadi saya rasa concern Cik Aziz ini sah. Tetapi saya juga yakin bahawa di sana ada sistem penilaian yang dilakukan untuk memastikan bahawa pendekatan baru yang dibawa ini ada nanti cara untuk penilaiannya. Yang saya ingat berubah ialah dari segi matlamat dan juga penekanan tadi itu, daripada hanya menghafal dan juga mengeluarkan balik fakta-fakta kepada berfikir secara kritis, penyelesaian masalah dan lain-lain lagi. Encik Zaini tadi bertanya tentang parti politik kita yang mungkin terlalu gairah berpolitik sehingga melupakan aspek pendidikan ni. Saya setuju sebahagiannya daripada apa yang disebut oleh Encik Zaini ni, kerana bagi saya pendidikan ni dia harus menjadi teras kepada pembinaan bangsa. Jadi parti-parti politik ini, macam mana rancak pun mereka berpolitik, sepatutnya sampai kepada bab-bab yang teras seperti pendidikan ini, sepatutnya dia tak boleh dipolitikkan. Dia harus bersama-sama duduk dan juga berfikir dan juga merancang supaya pendidikan umat kita ni akan bergerak daripada satu peringkat ke satu peringkat yang lebih baik lagi. Kalau nak berpolitik tentang pendekatan pentadbiran apa semua tu boleh, maknanya berdebat, berbincang. Tetapi kalau pendidikan ini, kalau boleh biar masing-masing bersetuju dan bersama-sama bermuafakat untuk kita memperbaiki dan memantapkan lagi sistem pendidikan kita yang ada, kerana ini merupakan teras. Dan saya rasa mana-mana negara pun mereka kurang mempolitikkan hal-hal pendidikan. Pendidikan ini mesti menjadi teras. Sebab kita nak didik anak bangsa kita. Ya. Mengenai akal dan nakal tadi, akli dan nakli ini, mungkin Encik Zaini mengambil contoh faraid dan wasiat yang nampak seolah-olah ada pertentangan bila akal kita fikir. Bukan hal itu saja, ada juga hal-hal lain yang kadang-kadang akal kita ni dia fikir, dia rasa itu betul, sedangkan yang agama putuskan itu seolah-olah macam bertentangan. Pertamanya kita kena ada trust dalam bahasa Inggeris lah, ataupun kepercayaan. Ini kita panggil iman terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada kita. Dan bila kita sebut tadi, saya sebut awal tadi tentang kedudukan akal dalam Islam ini, memang akal ini penting untuk memahami wahyu, tetapi di sana Yati, ada perkara-perkara yang diturunkan oleh wahyu itu yang akal kita ni tak mampu untuk sampai kepada jangkauan hakikat dia. Betul. Kan? Misalnya hal-hal tentang hari akhirat, misalnya hal-hal tentang Tuhan, kan? Malah kadang-kadang kita dilarang oleh agama kita supaya untuk berfikir tentang hal-hal yang tinggi-tinggi ini, tentang hal ketuhanan, seperti mana disebut oleh hadis. Dalam fiqh mungkin lebih banyak benda yang kita boleh fikirkan, kan? Boleh kita gunakan akal kita. Sebab itu ada ruang untuk berijtihad, ada ruang untuk memberi fatwa dalam fiqh, khususnya tentang hal-hal yang bersifat furu'iyah. Tapi kalau hal-hal yang bersifat sentral,
yang bersifat fundamental dalam hukum hakam, saya rasa ruang itu harus kita berikan kepercayaan yang besar kepada wahyu, kepada ajaran agama kita, termasuk hal-hal tentang faraid ini. Bagi kita, Tuhan lebih mengetahui, maha mengetahui tentang maslahah kebaikan manusia, termasuk mengenai hal-hal harta, pembahagian harta. Sebab itu dalam Quran, benda faraid ni dia detail, diberi secara terperinci. Dia punya pecahan-pecahan itu pun diberikan dalam Al-Quran. Jadi bagi kita bab-bab itu muhkamat, benda itu dah diberikan secara qat'i oleh Al-Quran. Maka sudah pasti iman kita kepada Tuhan tinggi, bahawa Tuhanlah yang maha mengetahui, memberikan perincian hukum hakam. Termasuklah misalnya tentang puasa, tentang solat, tentang hukum hakam muamalah kita, jinayah kita. Bagi kita, disebabkan kita punya iman kepada Allah itu tinggi, maka kita harus meletakkan kepercayaan kepada apa yang diturunkan oleh Allah SWT dari segi undang-undang, dari segi hukum hakamnya itu. Oleh kerana itu, mungkin kadang-kadang akal kita rasa tak berapa logikal, tetapi di peringkat akhirnya bila kita fikirkan, Allah maha mengetahui, sudah pasti hukum hakamnya itu pasti memberi maslahah kepada manusia, termasuklah bab waris ke, bab faraid ke, bab wasiat ke, dan bab yang lain-lain lagi. Hatta benda-benda yang kecil-kecil pun. Saya bagi contoh aja bagaimana Sayyidina Umar Yati bila tengok Rasulullah cium Hajar Aswad tu, yang batu hitam di Kaabah itu, Sayyidina Umar dalam kepala dia fikir, kenapa kena cium batu itu? Jadi tapi bila dia tengok Rasulullah cium, maka Sayyidina Umar cium juga. Dan Sayyidina Umar kata, kalau aku tak tengok Rasulullah cium, aku tak cium, dia kata. Tapi itu merupakan bagi dia apa yang diajar oleh agama melalui ajaran dan contoh Rasulullah SAW. Jadi ada benda-benda dalam agama ini kita harus meletakkan kepercayaan dan trust kita kepada sama ada Rasulullah yang mengajar kita agama, ataupun wahyu Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan saya lah. Itu dia, jelas sekali. Mudah-mudahan dapat pencerahan oleh pada Encik Zain dan juga Encik Aziz waktu ini. Dan kita waktu ini bercakap tentang tajuk kita berkenaan dengan pendidikan berkualiti asas kecemerlangan umat. Dan mungkin kita nak laikkan satu, mungkin soalan terakhir juga daripada rakan FB kita, daripada Encik Ibnu Harun, ya, minta pandangan daripada doktor sendiri bahawa antara persoalannya, kenapa negara kita dah banyak dah diubah kurikulum pendidikan dari KBSR ke KSSR dan sebagainya, tapi isu gejala sosial masih lagi banyak negara kita. Apakah pendidikan kita hanya diubah kurikulumnya je, tapi sejauh mana kurikulum dan dasar-dasar kementerian membantu untuk menyelesaikan masalah pendidikan, lebih lagi isu gejala sosial dan kerutuan akhlak di kalangan pelajar? Ya. Nah, saya rasa persoalan yang dibangkitkan ini penting. Dan kita pernah bincang dulu bahawa, tak silap saya, 2 minggu sebelum ini, bahawa kita mengatakan bahawa macam mana pun akhirnya pendidikan ni dia mesti ke arah membina adab, melahirkan insan yang baik. Jadi tapi kita jangan pisahkan antara proses melahirkan insan yang baik itu dengan aspek-aspek, kita panggil aspek-aspek kognitif, aspek-aspek berfikir sebegini. Sebab dalam Islam kita tak pisahkan antara orang yang berfikir dengan orang yang beriman dengan Allah SWT. Sebab itu saya sebut tadi, Al-Quran banyak menyamakan orang yang menggunakan akal itu dengan orang yang beriman dengan Allah SWT. Dan Al-Quran banyak juga menyamakan orang yang tidak menggunakan akal itu dengan orang yang ingkar kepada Allah SWT. Maknanya orang yang menggunakan akal, seperti mana kita bincangkan tadi, sepatutnya dalam Islam dia juga orang yang kuat imannya kepada Allah SWT. Sebab kalau dia berfikir dengan betul dan mendalam, dia akan sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang betul dalam agama. Dia akan lebih merenung tentang kebesaran Tuhan misalnya. Jadi imannya bertambah. Jadi tak salah sebenarnya bagi saya kalau kita membincangkan hal-hal ini, nak membaiki sistem kurikulum misalnya, ke arah akhirnya nanti menyumbang juga kepada melahirkan masyarakat yang punya akhlak yang baik. Cuma tak cukup lah, tak cukup. Sebab itu anjakan ni banyak. Hari ini kita mungkin bincang satu aspek, tapi nanti anjakan-anjakan yang lain. Dan saya rasa penting nantinya
dalam keseluruhan yang kita bincangkan ini, aspek akhlakiyah, aspek adab, aspek etika itu harus menjadi dasar kepada semua anjakan-anjakan yang nak dilakukan oleh kerajaan kita dalam sistem pendidikan ini. Dan mungkinlah dia sebagai penutupan juga kesimpulan, boleh Doktor ceritakan sedikitlah tentang daripada apa yang telah dibincangkan ini, apa cabaran dalam melahirkan pelajar yang berkualiti, dan juga mungkin terus sebagai kesimpulan untuk hari ini. Saya rasa antara cabaran kita ialah kecenderungan untuk berfikir tadi itu secara tidak terkawal dan juga tidak mengikut landasan-landasan yang ditentukan oleh agama lah. Sebab kita ada kerisauan juga kalau kita nak bagi kebebasan berfikir kepada pelajar. Jadi akhirnya dia berfikir perkara-perkara yang tidak seharusnya mereka fikirkan, dan akhirnya mereka nanti meminta ataupun memperjuangkan perkara-perkara yang juga tidak selari dengan fitrah akal mereka yang sihat. Jadi itu cabaran kita lah, sebab kita tidak nafikan bahawa kita punya sistem pendidikan ini dia berkait antara satu negara dengan satu negara yang lain, dengan satu tamadun yang lain. Jadi mungkin kita sekarang ni berdepan dengan tamadun barat misalnya, yang kadang-kala faham kebebasan berfikir mereka itu agak ekstrim. Mereka tu yang minta kebebasan yang tidak ada had itu. Malah agama pun mereka tak nak, kan? Mereka nak kebebasan beragama dalam konteks tak nak beragama, kan? Tak nak percaya kepada Tuhan. Saya rasa itu dia dah melangkaui had-had kebebasan berfikir, kan? Mereka nak kembali kepada nature atau fitrah manusia yang tidak mengikut agama, misalnya cara berpakaian ataupun cara hidup yang langsung tidak beragama. Ini mereka claim, mereka mendakwa bahawa mereka menggunakan akal juga, kebebasan berfikir juga. Yang ini kita tak nak. Jadi kita takut juga dia kena ada caveat, kena ada landasan-landasan bila kita bercakap tentang nak pelajar-pelajar kita ni berfikir. Sebab itu guru penting. Kita cakap tentang guru dan pendidikan. Guru lah nantinya memainkan peranan meletakkan batas-batas itu, dan agama yang seharusnya menjadi dia punya obor, dia punya neraca, dia punya cahaya yang akan menerangi guru-guru ini supaya memberikan landasan kepada pelajar-pelajar kita. Kalau berfikir secara kritis, secara analitis, harus punya batas-batas dan juga harus ada panduan yang betul. Jangan terbabas, jangan menuju kepada perkara-perkara yang nantinya lari daripada nilai-nilai agama dan nilai etika yang sebenar. Itu dia.